Seterusnya, untuk meneruskan acara kita pada hari ini, kita akan mendengar syarahan yang ketiga oleh Maulana Ainul Yakin Muhammad Zain yang bertajuk Kecintaan Khalifah kepada Anggota Jemaat. Syarahan ini akan disampaikan dalam bahasa Melayu dan bahasa Urdu, insya-Allah. आप हम मौलाना आइनुल यकीन मोहम्मद जैन साहिब मिशन इंचार्ज जमात अहमदिया मलेशिया एबाब जमात के लिए खलीफा की मोहब्बत के अनवान से खिताब फरमाएंगे। ये खिताब मलेशियन और उर्दू ज़ुबान में होगा इंशाअल्लाह। Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah, yang saya kasihi, sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja sebentar tadi kita melihat bagaimana ucapan-ucapan mubarak daripada anak-anak atfal dan nasirat kita kepada khalifah, memperlihatkan kepada kita semua bagaimana keturunan kita ini mempunyai satu kecintaan yang sangat tinggi kepada khalifah. Walaupun di antara mereka, dan saya rasa mungkin kebanyakan daripada mereka tidak pernah berjumpa, bersalaman dengan khalifah, tetapi di dalam hati mereka mempunyai satu kecintaan yang tinggi terhadap wujud khalifah. Bagaimana pula kecintaan seorang khalifah kepada kita? Inilah yang akan saya rungkaikan, yang akan saya sampaikan, yang akan saya kongsikan bersama kita semua. Betapa khalifah sangat mencintai kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita melihat bagaimana wabak COVID-19 yang telah tersebar di seluruh pelosok dunia. Tidak ada satu negara pun yang tidak dijangkiti oleh wabak yang sangat mematikan ini. Khususnya negara kita Malaysia, hari demi hari kita melihat bagaimana jumlah kes yang terus bertambah. Dan ini sangat membimbangkan kita semua. Melihat perkara ini, melihat tersebarnya wabak ini, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasir Aziz menzahirkan kebimbangan beliau dan menasihatkan kepada kita semua sebagai anggota jemaat dan kepada semua umat manusia, di mana pesan beliau dapat sampai kepada mereka supaya kita semua berhati-hati di dalam menghadapi wabak yang sangat mematikan ini. Di dalam khutbah Jumaat yang beliau sampaikan pada 12 hari bulan Februari 2021, beliau melihat betapa pentingnya nasihat beliau ini untuk disampaikan
kepada setiap anggota jemaat dan kepada setiap masyarakat di dunia ini. Di mana beliau menasihatkan kepada kita semua. Perkara penting lainnya yang ingin saya sampaikan adalah bahawa virus corona yang sedang merebak waktu ini. Namun, ada sebahagian para Ahmadi yang tidak mengamalkan sikap kehati-hatian sebagaimana semestinya. Baik itu di UK, di Amerika, di Pakistan, tidak juga di negara-negara lainnya. Jadi Huzur mengingatkan kepada kita semua yang tidak berhati-hati ataupun yang tidak mengambil cara yang sepatutnya supaya kita dapat terhindar dan terselamat daripada wabak ini. Selanjutnya Huzur bersabda, ada yang memakai pelitup muka namun membiarkan bahagian hidungnya terbuka. Padahal hidung harus ditutup. Atau pelitup muka diletakkan pada bahagian leher. Kalau begitu adanya, pelitup muka tersebut tidak akan memberikan faedah apa-apa. Ada juga yang tidak memberikan perhatian kepada penjagaan jarak dengan bercakap terlalu dekat dengan orang lain dan tidak mengamalkan petunjuk dan peraturan daripada kerajaan. Hendaknya peraturan itu semua diamalkan. Jika tidak, wabak ini akan terus merebak kepada satu dengan yang lain. Perlu diperhatikan juga supaya mengurangkan dari melakukan perjalanan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada para Ahmadi maupun non-Ahmadi yang sedang sakit pada masa ini. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu di antara banyak nasihat-nasihat yang mengandungi rasa prihatin Huzur kepada setiap anggota jemaat dan kepada seluruh masyarakat dunia. Menggambarkan betapa cintanya seorang khalifah itu kepada kemanusiaan. Dan seperti mana saya katakan tadi, pada hari ini, insya-Allah saya akan berkongsi beberapa sabda-sabda ataupun kata-kata yang keluar daripada wujud sang khalifah sendiri bagi kita semua, yang menzahirkan betapa cinta dan kasihnya khalifah kepada kita semua. Oleh kerana itu menjadi kewajipan kita untuk sentiasa mendoakan untuk keselamatan sang khalifah. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एक क्लिप वीडियो जो हमारे बच्चे ने खलीफा वक्त के साथ जो मोहब्बत और प्यार उसने अपने अल्फाज में इजहार की। अगरचे बहुत सारे बच्चे खलीफा वक्त से मुलाकात भी नहीं हुई, हुजूर से मुसाफा भी नहीं की थी, लेकिन उसके अंदर में, हमारे नस्ल के अंदर में जो मोहब्बत और प्यार खिलाफत के साथ, वो बेहद है। और खलीफा भी हमारे साथ इतना प्यार और मोहब्बत है। आजकल हम देखते हैं कि जो वबा फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर आजकल हम देखते हैं मलेशिया में, उसके जो केस है हर दिन बढ़ते रहे, दिन ब दिन बढ़ते रहे। और हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस सैयदुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ अपने एक खुतबा में इरशाद फरमाया, जो 21 फरवरी में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो एक और अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, वो कोरोना के बारे में, कोरोना जो वबाई फैली हुई है पूरे दुनिया में, उसके बारे में मैं जमात को, अहबाब जमात को नसीहत दिलाना चाहता हूँ। हुजूर के अल्फाज, पूरे अल्फाज में नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास आ गए हैं वो अल्फाज जो हुजूर ने अपने बेचैन का इजहार फरमाया और नसीहत फरमाया कि ये बहुत अहम नसीहत है जो हुजूर ने हम सबको नसीहत की। हुजूर फरमाते हैं, दूसरी अहम बात ये भी है जो मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोरोना की जो वबा फैली हुई है उसमें अहमदी भी एहतियात का जो हक है वो नहीं अदा कर रहे हैं। ना यूके में, ना अमेरिका में, ना पाकिस्तान में, ना किसी और मुल्क में पूरी तरह एहतियात करनी चाहिए, मास्क वगैरह पहनना चाहिए,
मास्क पहना होता है तो नाक नंगा होता है, हालांकि नाक ढका होना चाहिए, या गर्दन के ऊपर मास्क रखा होता है तो इस मास्क पहनने का क्या फायदा है? फिर आपस में करीब होके मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, और जो कवायद गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हुए हैं, हुकूमत ने बातें बताई हुई हैं, उन पर अमल नहीं करते। तो उन सारी बातें ये हमें अमल करना चाहिए। तो ये एक नसीहत है जो हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस सय्यदुल्लाह ताला बिन नसीह अजीज ने हम को दिया, और ये बताते हैं कि खलीफा वाक़ हमसे कितना प्यार है। खलीफा वाक़ ये देखना नहीं चाहता कि हमारे अहबाब जमात को उस वबा की वजह से हलाक हो जाए। उसको बचाने के लिए हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस सय्यदुल्लाह ताला बिन नसीह अजीज ने हमको नसीहत दिलाया। तो ये हमको बताते हैं कि खलीफा वाक़ हमसे कितना प्यार है। तो इसलिए इस मौका पर इंशाअल्लाह मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो खलीफा वाक़ के मुंह से निकले और इजहार करते हैं कि खलीफा हमसे कितना प्यार है। इसलिए हमारे फर्ज है कि खलीफा वाक़ के लिए हमारे दुआ में उसके लिए खास दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे खलीफा को हमेशा ही अपने हिफाजत में रखे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सुन लें खलीफा वाक़ हमारे साथ कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है। Mari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dengar dari perkataan Khalifah Waqqf sendiri bagaimana kasih dan cintanya Khalifah kepada kita semua. Dan seperti mana saya katakan tadi, menjadi kewajipan kita semua untuk senantiasa mendoakan untuk keselamatan Khalifah kita, dan begitu juga anak keturunan beliau. Khalifah mempunyai satu hubungan yang sangat istimewa dengan siapa sahaja, tidak kira apapun latar belakangnya, apapun bangsanya, tidak kira apapun darjatnya. Khalifah mempunyai satu ikatan pribadi yang sangat khusus dengan setiap anggota jemaat. खलीफा वक्त एक खास ताल्लुक है हर किसी के साथ। ये नहीं देखते कि उसके कौम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, उसके दर्जत क्या है, लेकिन खलीफा वक्त की मोहब्बत एक खास ताल्लुक है जो हर अहमदी के साथ कायम है। Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam menjelaskan perbezaan orang yang menerima khilafat dan mereka yang mengingkari khilafat, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, adakah di kalangan kamu dan mereka yang berpaling daripada khilafat ada perbezaannya? Ini satu pertanyaan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani sendiri kepada kita semua. Tidak ada apa-apa perbezaan, namun ada satu perbezaan yang sangat besar dan sangat ketara. Perbezaan itu ialah ada seseorang yang sangat memperhatikan kamu. Rasul bersabda kepada kita semua bahawa perbezaan yang sangat ketara antara kita yang telah menerima khilafat dengan mereka yang menolak khilafat, yang mengingkari khilafat. Perbezaannya apa? Bahawa ada seseorang yang sangat memperhatikan kamu, yang sangat memperhatikan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sangat mencintai kamu, yang menganggap kesedihan kamu sebagai kesedihannya, yang menganggap kesulitan kamu sebagai kesulitannya, yang berdoa kepada Allah untuk kamu dan tidak ada untuknya. Dia sangat merisaukan kamu. Dia mengambil kisah tentang kamu dan merintih di hadapan Tuhan untuk kamu. Tetapi untuk tidak ada yang berbuat seperti itu. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu memberitahukan kepada kita semua bahawa bagi kita, orang-orang yang telah menerima khilafat ini, ada satu wujud yang senantiasa risau tentang kita, yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa menganggap kesulitan kita semua sebagai kesulitannya, dan
dia merintih di hadapan Tuhan untuk mendoakan kepada kita semua, untuk kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbahagialah kita yang mempunyai satu wujud yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan dia mencintai kita semua. Dan dia sentiasa mendoakan untuk kita. Dia merasakan kesulitan kita, kesusahan kita, keperihan kita adalah keperihan dia sendiri. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sentiasalah berusaha untuk mengeratkan ikatan kita dengan khilafat. Kerana tanpa ikatan yang kuat, kita terlepas daripada doa seorang khalifah. Hazrat Khalifatul Masih Tsani radiyallahu ta'ala anhu फरमाते हैं, खुदा ताला का मुमिन की जमात से वादा है कि वो उनमें खिलाफत अला मिनहाज नबुवत कायम फरमाएगा। हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रदियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत को मानने वालों और खिलाफत के मुनकिरीन के दरमियान फर्क बयान करते हुए फरमाते हैं, क्या तुम में और उनमें जिन्होंने खिलाफत से रोगर्दानी की है कोई फर्क है? कोई भी फर्क नहीं, लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये है कि तुम्हारे लिए एक शख्स तुम्हारा दर्द रखने वाला, तुम्हारी मोहब्बत रखने वाला, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझने वाला, तुम्हारी तकलीफ को अपनी तकलीफ जानने वाला, तुम्हारे लिए खुदा के हुजूर दुआएं करने वाला है, मगर उनके लिए नहीं है। गैर अहमदियों के लिए कोई एक ऐसी वजूद नहीं जो अल्लाह ताला के हुजूर में अपने मानने वालों के लिए दुआ की। तो इसलिए हम खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए एक ऐसे वजूद है जो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, जो अल्लाह ताला उससे भी प्यार करते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं, वो हमारे लिए हमसे मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को और हम सब के लिए मैं ये नसीहत दिलाना चाहता हूँ कि हम अपने ग्रिफ को, खिलाफत के रस्सी को अच्छी तरह थाम लें, अच्छी तरह पकड़ लें, और उसके साथ कोई जुदा नहीं करना चाहिए। अपने आप को उस खिलाफत की रस्सी के साथ अपने आप को चमट लें, तब हम उस वजूद की दुआ के बरकत से hasil कर सकता है। Dalam menyampaikan rasa kasih sayang terhadap anggota jemaat, Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu lebih lanjut menjelaskan, saya nyatakan dengan penuh kejujuran bahawa keikhlasan dan kecintaan dalam hati saya untuk anda semua disebabkan kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya, dan peri kemanusiaan serta kasih sayang yang ada di dalam diri saya ini. Perasaan seperti itu tidak ada pada seorang bapa terhadap anaknya atau perasaan anak terhadap bapanya. Begitu tinggi sekali kecintaan seorang khalifah kepada kita semua, yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau nak dibandingkan kecintaan seorang bapa terhadap anaknya, tidak ada nilainya kalau nak dibandingkan dengan kecintaan seorang khalifah kepada pengikut-pengikutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi, rugilah mereka yang memahrumkan sendiri dirinya dari doa-doa seorang khalifah. आगे हजरत खलीफातुल मसीह सानी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जमात अहमदिया के उलुल आजिम इमाम हजरत खलीफातुल मसीह सानी रदियल्लाहु ताला अन्हु अहबाब जमात से अपनी मोहब्बत और प्यार का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, मैं दियानतदारी से कह सकता हूँ कि लोगों के लिए जो इखलास और मोहब्बत मेरे दिल में, मेरे इस मकाम पर होने की वजह से जिस पर खुदा ने मुझे खड़ा किया है, और जो हमदर्दी और रहम में अपने दिल में पाता हूँ, वो ना बाप को बेटे से है और ना बेटे को बाप से हो सकता है। कितना प्यार, कितना मोहब्बत है खलीफा वक्त हमारे साथ। इसलिए मैं दोबारा और बार बार मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि हमेशा हम अपने आप को खिलाफत की रस्सी को अच्छी तरह पकड़ ले, मजबूती से पकड़ ले,
क्योंकि अगर हम अपने आप को महरूम करें तो हम उस दुआ से महरूम करते हैं जो उस वजूद ने किया, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं. Lagi setelah ada usaha, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu cubaan membunuh Khalifatul Masih yang kedua di zaman beliau. Ini beliau menceritakan ya. Setelah ada usaha untuk membunuh beliau, iaitu Khalifatul Masih yang kedua, pekerjaan pertama sekali yang beliau lakukan ialah pada malam 10 Mac 1954, beliau menulis satu amanat atas nama Jemaat Ahmadiyah di dalam bahasa Inggeris, dan amanat ini telah diterbitkan di dalam akhbar Al-Muslih dari Karachi pada 12 Mac 1954. Dan sebahagian daripada amanat itu saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita dapat melihat, dapat merasakan betapa dekatnya khalifah dengan kita. Betapa sayang dan cintanya seorang khalifah dengan kita semua. Beliau menuliskan, saya sentiasa lebih mengasihi kamu berbanding isteri-isteri dan anak-anak saya. Saya ulang sekali lagi. Ini martabat tingginya kasih sayang cinta seorang khalifah kepada kita semua. Beliau menuliskan, saya sentiasa lebih mengasihi kamu berbanding isteri-isteri dan anak-anak saya. Dan demi Islam dan demi Ahmadiyah, saya sentiasa bersedia mengorbankan semua yang dekat dengan saya. Dan inilah yang saya harapkan daripada kamu semua dan generasi kamu yang akan datang, supaya melakukan perkara yang sama. Semoga Allah menjadi pelindung dan penolong kamu. Petikan ini merujuk kepada zat Khalifatul Masih yang kedua. Dan jemaat itu bukan terpisah, malah merupakan satu wujud dan dua nama. Jadi khalifah, wujud khalifah dan wujud jemaat itu tidak terpisah. Ia merupakan satu wujud yang mempunyai dua nama. Satu sama lain saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling doa mendoakan. Khalifah mendoakan jemaat, jemaat mendoakan sang khalifah. Inilah dua nama tetapi dengan satu wujud. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu, ये जब आपके कत्ल का ये हमला हुआ था, उस वक्त हज़रत खलीफतुल मसीह अस्सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कलम मुबारक से बरक़ी पैगाम बेज़ुबान अंग्रेजी तहरीर फरमाया, जो अखबार मुस्लिह कराची की 12 मार्च 1954 की इशाअत में शाया हुआ। उस पैगाम का कुछ हिस्सा मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, मैं हमेशा आपसे अपनी बीवियों और बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करता रहा हूँ और इस्लाम और अहमदियत की खातिर अपने हर करीबी और हर अजीज़ को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहूँ। मैं आपसे और आपकी आने वाली नस्लों से भी यही तवक्कुल रखता हूँ कि आप भी हमेशा इसी तरह अमल करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नसीर है। तो ये हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने जो खुद फरमाया, कितना आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से प्यार। तो इसलिए मैं समझता हूँ, अगर हम खलीफा वक्त के साथ मोहब्बत नहीं करते, खलीफा के वक्त के साथ ताल्लुक नहीं रखते, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, अपने ताल्लुक खिलाफत के साथ पुख्ता करें। Selanjutnya, dalam kesempatan yang lain, beliau bersabda kepada anggota jemaat, kemudian ini berkenaan dengan Khalifatul Masih yang ketiga. Saya kongsi bagaimana kasih dan sayang serta cintanya beliau kepada kita semua, dan beliau sentiasa mendoakan untuk kita semua, setiap mereka yang berada di bawah naungannya, setiap mereka yang mendakwakan dirinya sebagai anggota jemaat. Maka Hazrat Khalifatul Masih meletakkan kewajipan
untuk mendoakan bagi setiap anggota jemaat dalam diri mereka. Dan inilah yang digambarkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsalits radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menuliskan, doa-doa saya bersama dengan kamu dan saya juga benar-benar memerlukan doa-doa kamu. Semata-mata demi ketenangan hati kamu, demi keringanan beban kamu, demi menjauhkan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan kamu. Saya memohon tanda pengabulan doa dari Tuhan yang Maha Rahim. Dan saya sangat yakin Zat yang suci itu tidak akan menolak permohonan saya. Jadi keyakinan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh seorang khalifah, bahawa doa yang dipanjatkan ke hadrat Allah Ta'ala untuk pengikut-pengikutnya, untuk mereka yang mencintainya, bahawa doa-doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Inilah keyakinan seorang khalifah berkenaan dengan doa-doa untuk kita yang dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. ये अभी मैंने जिक्र किया, ये कितना प्यार और मोहब्बत है हज़रत खलीफतुल मसीह अस्सालिस रहमहुल्लाह ताला हम सब पर। आप फरमाते हैं ये समझना गलत है आप फरमाते हैं मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं हमेशा आपकी दुआओं का भूखा हूँ। मैंने आपके तस्कीन कुलूब के लिए आपके बर को हल्का करने के लिए, आपकी मुश्किलात को हल्का करने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए अपने रब रहीम से कबूलियत दुआ का निशान मांगा और मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है उस पाक ज़ात पर कि वो मेरी इस इल्तिजा को रद्द नहीं करेगा। कितना पूरा पुख्ता यकीन है हज़रत खलीफतुल मसीह आपकी दुआ पर, और वो दुआ हुजूर ने अल्लाह ताला के हुजूर में मांगते हैं, और वो भी किसके लिए? हमारे लिए, कि अल्लाह ताला हमारे परेशानी को, हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। और हुजूर उस दुआ पर इतना यकीन है कि अल्लाह ताला उसको कभी भी रद्द नहीं करेंगे। Selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu bahawa Presiden Ziaul Haq yang merupakan penentang keras kepada jemaat, beliau telah membuat satu ordinan yang membuatkan khalifah terpaksa mencari jalan untuk meninggalkan mereka yang sangat dicintai, iaitu anggota-anggota jemaat. Mari kita dengar apa sabda Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan kecintaan beliau, kasih sayang beliau terhadap kita semua. 26 April 1984, ketika Ziaul Haq melancarkan satu ordinan menentang jemaat sehingga menyebabkan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala terpaksa berhijrah ke London. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahukah kita sebelum perpisahan itu, sebelum beliau meninggalkan Pakistan pada 28 April 1984, selepas memimpin suatu solat di Masjid Mubarak Rabuah, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala telah menzahirkan rasa kecintaan beliau terhadap anggota jemaat dengan bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak dudukkan tuan-tuan di sini untuk mendengar ceramah, tetapi saya ingin melihat tuan-tuan. Dengan melihat tuan-tuan, pandangan saya menjadi sejuk, hati saya menjadi tenang. Saya sangat mencintai dan asyik dalam mencintai tuan-tuan semua. Demi Tuhan, kecintaan ini tidak ada pada seseorang ibu sekalipun. Lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa cintanya seorang khalifah kepada kita semua, melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingatkan diri saya dan kita semua, sangat tidak bernasib baiklah orang-orang yang melepaskan tali khilafat ini dari dirinya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua berkewajipan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala
supaya Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa dapat menggenggam erat tali khilafat. Kalau kita terlepas ataupun melepaskan tali khilafat ini, maka sesungguhnya kita telah melepaskan diri kita daripada doa-doa ataupun kita telah memahrumkan diri kita daripada doa-doa seorang khalifah, seorang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang dia benar-benar yakin bahawa doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Berbahagialah tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada mereka yang senantiasa berusaha untuk menguatkan ikatan, pegangan ikatannya dengan khilafat. Hazrat Khalifatul Masih Al-Rabi rahimahullah ta'ala, ये आप सबको पता है कि 1984 में ये प्रेसिडेंट जियाउल हक जो जमात के सख्त मुखालिफ, उसने एक ऑर्डिनेंस कायम किया और उसकी कोशिश है कि खलीफा और अपनी जमात को जुदा करे, और उसके जो ऑर्डिनेंस है खलीफा को मजबूर करके कि खलीफा उस वक्त हिजरत करना पड़ा। मुर्खा 26 अप्रैल 1984 वक्त के फिरआउन जियाउल हक ने जमात के खिलाफ बदनाम ज़माना ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके नतीजा में खलीफातुल मसीह अर्राबी रहमतुल्लाह ताला को लंदन हिजरत करना पड़ी। चुनांचे ये 2 दिन पहले, ये 24 तारीख को जियाउल हक ने ऑर्डिनेंस कायम किया। 2 दिन के बाद हज़रत खलीफातुल मसीह अर्राबी रहमतुल्लाह ताला ने, यानी 28 अप्रैल 1984 को, जिसके अगले दिन हुजूर रहमतुल्लाह ताला ने हिजरत फरमानी थी, मस्जिद मुबारक रबवा में एक नमाज के बाद हज़रत खलीफातुल मसीह अर्राबी रहमतुल्लाह ताला ने जमात के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज में फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बिठाया कि मैंने कोई तकरीर करनी है, मैंने आपको देखने के लिए बिठाया है। मेरी आंखें आपको देखने से ठंडक महसूस करती हैं, मेरे दिल को तस्कीन मिलती है, मुझे आपसे प्यार है, इश्क है। खुदा की कसम किसी माँ को भी इस कदर प्यार नहीं हो सकता। देखिए ना हुजूर मेरे साथ कितना प्यार रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहता हूँ, मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत बदकिस्मत है वो, बहुत बदबख्त लोग हैं वो जो खिलाफत के रस्सी को छोड़ते हैं, क्योंकि अगर वो खिलाफत की रस्सी को छोड़ते हैं, इसका ये मतलब है कि वो अपने आप को उस जात की दुआ से महरूम करते हैं जो अल्लाह ताला को प्यार करते हैं। तो इसलिए बेशक हम मुश्किल हालत में भी हों, गम हालत में भी हों, लेकिन हम कभी भी खिलाफत की रस्सी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मुश्किल हालात से निकलना हो, अगर हम अपने गमगीन से निकलना हो, तो खिलाफत की रस्सी को पुख्ती और मजबूती के साथ उसको पकड़ लो और अपने आप को जमात या खिलाफत के साथ चमट लो। तो इंशाअल्लाह हमारे सारे मुश्किलात, हमारे सारे गम और दुख अल्लाह ताला अमन में बदल देंगे, ये हमारा यकीन है। और ये अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया कि खिलाफत के जरिया से उसके खौफ और दर्द अल्लाह ताला aman में बदल देंगे। Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada seorang Ahmadi dari Kanada. Dia membawa seorang sahabatnya, seorang profesor, seorang ghair Ahmadi, untuk bertemu, untuk mulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala di London. Setelah beliau bertemu dengan huzur, setelah bermulakat dengan huzur, profesor tersebut menzahirkan bahawa
dia mengatakan kepada sahabat kita, sahabat yang Ahmadi itu yang telah membawa dia untuk bertemu dengan huzur, dia berkata bahawa sebelum ini apa yang saya dapati pada orang-orang Ahmadi ialah mereka cinta kepada pemimpin rohani mereka. Ini yang selalu beliau lihat sebelum beliau bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih. Beliau selalu melihat bahawa orang-orang jemaat sangat cinta kepada khalifah. Namun, setelah mulakat hari ini, saya dapat mengetahui bahawa kecintaan pemimpin mereka, itu khalifah kita, terhadap para Ahmadi lebih unggul lagi. Lebih banyak, lebih tinggi lagi martabatnya. Ini yang beliau lihat, ini yang beliau rasakan. Yang mana selama ini beliau merasa kecintaan orang-orang Ahmadi itu sangat tinggi terhadap khalifah. Tetapi setelah beliau bertemu dengan khalifah waktu itu, Khalifatul Masih Rabi, rahimahullah ta'ala waktu itu, selepas itu beliau dapat mengetahui betapa tingginya kecintaan pemimpin kita, itu khalifah kita, terhadap kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kesaksian daripada seorang yang bukan Ahmadi. Dia mengatakan betapa cintanya, kasihnya khalifah kita terhadap kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita haruslah merasakan kecintaan ini. Kita haruslah merasakan kasih sayang khalifah ini terhadap diri kita. Hazrat Khalifatul Masih राबी के ज़माना में एक कनाडा के एक अहमदी दोस्त एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर खलीफातुल मसीह राबी रहमतुल्लाह से मिलने के लिए लंदन आए। हुजूर रहमतुल्लाह से मुलाकात के बाद उन प्रोफेसर साहिब ने इजहार फरमाया कि मेरा अहमदियों के बारे में ये तासुर था कि वो अपने रूहानी सरबराह से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज की मुलाकात के बाद मैं उस नतीजा पर पहुंचा हूं कि अहमदी जरूर अपने रूहानी सरबराह से भरपूर मोहब्बत करते हैं, लेकिन हक ये है कि उनका सरबराह अहमदियों से उनसे बहुत बढ़कर मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं। तो ये एक गैर अहमदी की गवाही है कि कितना खलीफा वक्त हमसे मोहब्बत करते हैं। Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang-orang menulis surat secara peribadi kepada Hazrat Khalifatul Masih dan orang-orang menceritakan masalah peribadi mereka kepada Khalifah Waqt. Ini adalah khilafat yang memfokuskan kepada rasa sakit setiap Ahmadi di dunia, dan Khalifah sentiasa mendoakan bagi kita semua. Dengan menyentuh perkara ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Allah Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda, dan ini insyaAllah banyak kisah-kisah yang akan saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana keprihatinan, bagaimana cinta kasih dan gelisahnya huzur ataupun khalifah terhadap kita semua. Dapat kita lihat bagaimana sabda dari huzur sendiri. Huzur bersabda dalam salah satu khutbah beliau, pemimpin duniawi mana yang mempunyai hubungan peribadi dengan rakyatnya? Pemimpin duniawi mana yang berdoa untuk mereka yang sakit? Pemimpin duniawi mana yang gelisah tentang jodoh anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka, dan berdoa bagi mereka? Pemimpin duniawi mana yang prihatin tentang pendidikan anak-anak mereka semua? Ini huzur bertanya kepada pemimpin dunia. Siapa di antara kamu pemimpin dunia yang prihatin terhadap rakyatnya, yang mendoakan untuk rakyatnya, yang gelisah untuk anak perempuan rakyatnya yang tidak mendapat jodoh lagi, dan mendoakan untuk mereka supaya mereka mendapat jodoh? Hanya seorang khalifah. Huzur bersabda, memang pemerintah memberikan pendidikan dan juga memberikan pelayanan kesihatan, tetapi hanya Khalifah Waqt yang sentiasa gelisah untuk pendidikan dan kesihatan yang baik untuk anak-anak Ahmadi. Tidak ada satu masalah pun, baik itu dari jemaat atau kehidupan peribadi seseorang, yang tidak diketahui oleh Khalifah Waqt. Beliau dapat tahu dan beliau melakukan usaha secara zahir, dan beliau memalingkan wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan untuk kita semua. Huzur sangat gelisah tentang kita, tentang kesihatan anak-anak kita, tentang jodoh anak-anak kita, tentang pendidikan anak-anak kita, tentang kesusahan dan kesulitan kita semua. Dan huzur sentiasa
memalingkan, menghadapkan wajah beliau kepada Allah Ta'ala, bersujud kepada Allah Ta'ala untuk berdoa kepada kita semua. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis bersabda, ini adalah apa yang beliau dan semua khulafa, iaitu khalifah-khalifah sebelumnya telah lakukan, iaitu mereka mendoakan untuk kita semua. Huzur menggambarkan ilustrasi banyaknya tugas khalifah yang telah Allah amanahkan kepada beliau dan yang harus beliau lakukan. Lebih lanjut Huzur bersabda, dan di sini kita dapat melihat, dapat merasakan betapa walau sesibuk manapun Hazrat Khalifatul Masih, beliau tetap meluangkan untuk menjenguk kita semua, untuk mengambil tahu tentang keadaan kita semua. Huzur menerangkan, tidak ada negara di dunia yang tidak saya datangi dalam imajinasi saya sebelum saya tidur, dan untuknya saya tidak berdoa. Saat hendak tidur dan saat bangun dari tidur, saya terus mendoakan mereka. Saya tidak mengatakan ini kerana ianya merupakan kebaikan saya. Tidak. Bahkan ini adalah tugas saya dan semoga Allah Ta'ala memberikan kurnia kepada saya untuk dapat melaksanakan tugas saya dengan lebih baik dari sebelumnya. Huzur mengatakan bahawa tujuan beliau di sini adalah hanya untuk menjelaskan bahawa tidak ada bandingannya antara khalifah dan pemimpin dunia. Kalau kita nak bandingkan kecintaan pemimpin dunia dengan kecintaan seorang khalifah, itu tidak ada bandingannya. Martabat kecintaan seorang khalifah kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya, melebihi segala-galanya. Dan beliau sentiasa merasa gelisah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peristiwa dan ucapan-ucapan yang memberitahukan kepada kita semua sejauh mana kecintaan dan kasih sayang khalifah terhadap jemaatnya. Dan hakikatnya, anggota jemaat juga mencintai imam rohani mereka dengan sepenuh hati. Saya yakin, kita semua, tuan-tuan semua, puan-puan semua, anak-anak kecil yang ada di depan saya semua, kita semua juga mempunyai satu perasaan cinta dan kasih serta sayangnya kita kepada khalifah. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita pernah terlupa untuk mendoakan khalifah kita di dalam sujud-sujud kita. Sentiasalah bawa nama beliau di dalam doa-doa kita. Saya terlupa tadi nak terjemahkan apa yang saya katakan tadi. Ye ek इतिबार से जो हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस अल्लाह ताला बिन अजीज ने अपने मोहब्बत और प्यार को जाहिर किया। इस हवाले से हमारे प्यारे आका सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस अल्लाह ताला बिन अजीज फरमाते हैं, कौन सा दुनियावी लीडर है जो बीमारियों के लिए दुआएं करता है? कौन सा लीडर है जो बच्चियों के रिश्तों के लिए बेचैन हो और उनके लिए दुआ करे? कौन सा लीडर है जिसको फिक्र हो बच्चों की तालीम की? मैं भी और मेरे से पहले खुलाफा भी यही करते रहे। दुनिया का कोई मुल्क नहीं जहां रात सोने से पहले चशम तस्वुर में मैं ना पहुंचता हूं और उनके लिए सोते वक्त भी और जगते वक्त भी दुआएं ना करता हूं। ये मैं बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कोई एहसान है, ये मेरा फर्ज है। अल्लाह ताला करे कि इससे बढ़कर मैं फर्ज अदा करने वाला बनूं। ये हैं हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन अजीज ने अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार की। Selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah peristiwa dan ucapan-ucapan yang memberitahukan kita sejauh mana kecintaan dan kasih sayang khalifah terhadap kita semua. Dan hakikatnya seperti mana saya katakan tadi, kita semua mencintai khalifah. Selanjutnya, Hazrat Khalifatul Masih awal, radhiyallahu ta'ala anhu, menggambarkan bagaimana kecintaan beliau kepada kita semua. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri pun menggambarkan bagaimana cintanya Hazrat Khalifatul Masih awal kepada beliau, dan begitu taatnya Hazrat Khalifatul Masih awal kepada beliau, di mana Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Imam Mahdi alaihissalam menggambarkan bahawa beliau mengikuti semua perintah saya, itu Hazrat Khalifatul Masih awal. Sedemikian rupa laksana urat nadi yang bergerak seiring dengan gerakan nyawanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang akan menambah dan menguatkan kecintaan kita kepada Khalifah Waqt. Kerana kita dapat melihat bagaimana beliau-beliau ini, khalifah-khalifah semua senantiasa mendoakan kita, dan kasih sayang ini sentiasa terus bertambah. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin beritahukan kepada kita semua bahawa seperti mana saya katakan tadi, banyak orang-orang yang menulis surat kepada Hazrat Khalifatul Masih memohon supaya khalifah mendoakan untuk mereka, untuk kejayaan pelajaran mereka, untuk kejayaan pekerjaan mereka, untuk kejayaan perniagaan mereka, untuk mereka terlepas daripada kesusahan dan kesulitan. Dan Huzur mendoakan untuk kita. Tetapi sayang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selalu lupa untuk memberitahukan kepada Huzur, untuk memberitahukan kepada khalifah bahawa dengan berkat doa dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita minta Huzur doakan itu telah dapat kita laksanakan ataupun telah dapat kita perolehi. Allah Taala telah memberikan kejayaan dalam pekerjaan kita. Allah Taala telah memberikan kejayaan dalam pelajaran kita. Allah Taala telah menjauhkan kesulitan-kesulitan kita. Ini kadang-kadang kita lupa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menulis kepada Huzur. Kabar gembira yang kita terima, kita lupa untuk menulis kepada Huzur. Kita untuk memohon Huzur doakan bagi kita, kita tulis. Tetapi setelah kita mendapat apa yang kita minta Huzur doakan untuk kita, kita lupa untuk memberitahukan kepada Huzur. Ini satu kejadian yang terjadi di mana di zaman Khalifatul Masih Khamis juga, itu seorang anak pergi ke sekolah dan dia tidak balik-balik ke rumahnya. Usaha mencarinya dibuat sehinggalah malam pun tiba. Laporan polis juga sudah dibuat. Permohonan doa dari Huzur juga sudah dibuat. Setelah beberapa lama, anak itu telah ditemui. Jadi beberapa hari selepas itu, anak itu dijumpa kembali. Anak itu masih berada dalam kelas. Kerana dia tak balik, sebabnya adalah kerana dia berada di dalam kelas kerana seseorang telah menguncinya dari luar. Apabila anak itu sampai di rumah, semuanya menjadi tenang. Tadi mereka tulis surat untuk kepada Huzur untuk doakan untuk anak yang hilang itu. Tetapi setelah anak itu dijumpai, mereka lupa untuk memberitahu kepada Huzur. Keesokan harinya dari pejabat private secretary Huzur ada telefon bertanyakan berkenaan dengan anak itu. Mereka berkata, selepas sahaja fax surat ke Huzur, anak itu telah dijumpai. Huzur bersabda, seharusnya beritahu jugalah kepada saya supaya saya pun dapat tidur dengan nyenyak. Bila Huzur dah dapat tahu anak itu yang hilang itu dah ditemui, bagi tahu Huzur supaya Huzur pun dapat tidur dengan nyenyak. Jadi digambarkan di sini betapa Huzur sangat gelisah selagi anak itu belum ditemui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua untuk memohon Huzur doakan keberjayaan kita, kita selalu tulis surat kepada Huzur. Tapi setelah kabar gembira kita terima, kita lupa untuk memberitahukan kepada Huzur. Oleh kerana itu kita jangan melakukan yang demikian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang dapat menguatkan keimanan kita, menguatkan kecintaan kita, meningkatkan kecintaan kita kepada khalifah yang ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi masa sangat mencemburui kita. Untuk itu saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dan kita sentiasa berdoa semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua supaya kecintaan di dalam diri kita terhadap seorang khalifah itu begitu tingginya, begitu kuatnya seperti mana cinta beliau itu khalifah kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ, बहुत सारे वाक़यात है जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त क़ज़ा है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लिहाजा मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हम सब अल्लाह ताला के हुज़ूर में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब को ये तौफीक दे कि हमारे अंदर में खिलाफत के जो प्यार और मोहब्बत है दिन ब दिन बढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أيد إمامنا بروح القدس. ربنا أيد إمامنا بروح القدس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.